Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Muslimin yang dirahmati Allah, saya nak ajak diri saya dan kita semua amal satu sunnah Nabi sepanjang Ramadan. Mudah, orang suka, iaitu makan. Makan apa? Makan sahur. Bukan buka puasa. Buka puasa tak perlu ajak. Sahur ini. Muslimin muslimat sekalian, ada satu hadis Nabi sebut dalam Sahih Muslim. Tasahharu. Nabi kata bersahurlah. Nabi minta umatnya bersahur. Fa inna fis sahuri barakah. Sesungguhnya pada makanan bersahur itu keberkatan yang banyak. Muslimin sekalian, hari ini ramai orang tinggal sahur tapi puasa, alhamdulillah. Mereka meninggalkan sahur. Antara keburukan meninggalkan sahur, mereka rasa beban dengan puasa mereka. Dia Islam, dia puasa tapi dia rasa beban. Bila mai puasa, dia nak puasa. Tetapi bila dia berpuasa, dia rasa beban. Antara keberkatan yang Nabi sebut untuk dalam yang kita boleh dapat daripada bersahur ialah keberkatan kita tak rasa beban dengan ibadat rukun Islam yang dinamakan dengan puasa. Kata para ulama lagi, keberkatan yang paling besar yang Nabi sebut tu ialah sebab ikut sunnah Nabi. Ikut perbuatan hak Nabi buat, bermaksud Allah pun suka perbuatan tu, perbuatan bersahur. Yang ketiga, bila bersahur, boleh pergi sembahyang subuh berjemaah. Ini besar, tuan-tuan sekalian. Solat subuh awal waktu berjemaah. Selalu sepanjang tahun kita tak boleh nak bangun sembahyang. Tapi bila bersahur, jadi segak, dah makan apa semua, boleh sembahyang subuh berjemaah. Nombor 4, apa lagi keberkatan bersahur? Antara lain ialah kita boleh baca Quran dan juga tahajud. Bila bila bangun bersahur. Dan yang terakhir kata para ulama, bila kita bangun sahur juga, kita jadi tak lapar. Kurang lapar untuk berpuasa berapa belas jam sehari. Bila kurang lapar, ramai orang dengan sebab tak lapar tu, hubungan akhlak dia jadi baik. Akhlaknya jadi baik dengan orang lain sebab dia tidak kurang lapar. Sebab dia kurang lapar. Dan Nabi sebut dalam hadis sahih riwayat Abu Daud, makanan bersahur antaranya kurma. Letaklah kurma satu dalam rumah kita, satu bekas tu, ambil sebiji. Walaupun kita nak makan nasi goreng, pangat murtabak, makan buah kurma, ingat. Oh, Nabi sebut, na'am, sahurul mu'min at-tamru. Nabi kata, ya, makanan bersahur seorang mukmin itu antaranya ialah buah kurma. Jadi bila ada buah kurma, kita ingat, oh, ini antara makanan sahur Nabi. Tambah keberkatan. Kemudian Nabi kata, bersahurlah walaupun dengan seteguk air. Siapa yang memang tak lalu sahur, belah-belah tahun lah dia puasa. Bangun subuh awal, solat berjemaah, baca Quran, tahajud lagi dia sempat, dia tak rasa beban pun. Dia kata tak lalu sahur. Tuan-puan, Nabi kata sahur juga walaupun sikit. Tengok, Nabi sebut, tak lalu buah kurma, tak lalu semua. Nabi kata bersahur, walau an yajra'a ahadukum jar'ata ma', walaupun kalian minum seteguk air. Sesungguhnya kata Rasulullah, Allah dan para malaikat yusalluna 'alal mutasahhirin. Allah dan para malaikat berselawat kepada orang yang bersahur. Hadis riwayat Imam Ahmad dan hadis tu sahih. Subhanallah. Ada orang, sekelompok orang tak lalu sahur. Sahur juga. Minum air. Satu teguk, dua teguk. Niat nak ikut sunnah Nabi dan nak dapat semua keberkatan hak Nabi sebut yang disebutkan, yang diuraikan oleh para ulama. Dan yang terakhir sekali berkaitan dengan sahur secara ringkas ialah
Sayyidina Zaid ibn Thabit, dia pernah bercerita, dia kata, kami pernah bersahur dengan Nabi. Kemudian kami bangun semayang. Orang pun tanya, wahai Zaid, berapa jarak di antara sahur dengan solat subuh yang kamu dengan Rasulullah tu? Sayyidina Zaid kata, qadru khamsina ayah. Sekira-kira seseorang itu sempat membaca 50 ayat. Maksudnya, sahur ni sunat dilewatkan. Jangan sahur 2 pagi. Dapat pahala, tapi tidak afdal. Jangan sahur terlalu awal, 4 pagi. Tengok macam mana Rasulullah sahur dengan para sahabat. Sekira-kira satu orang lelaki baca 50 ayat saja. Maksudnya yang paling terbaik zaman kita ni, kita kata 20 minit sebelum masuk waktu lah. Waktu tu bersahur. InsyaAllah lah sekira-kira 20 minit. Yang tu yang paling afdal. Cukup 5 minit, sunnah sahur. Jom kita buat tiap-tiap hari bulan Ramadan. InsyaAllah banyak kelebihan, keberkatan yang akan masuk ke dalam rumah dan kehidupan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.